Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4, Section 7 akan membentangkan mengenai perkembangan ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam, iaitu kami akan mengulas mengenai sumbangan ahli-ahli falsafah dalam memperkembangkan ilmu seperti ilmu etika, sains dan teknologi. Baiklah, saya terangkan dahulu apa itu makna falsafah. Falsafah berasal daripada bahasa Yunani, iaitu philo yang bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan. Gabungan dua perkataan ini membentuk pengertian cinta kepada kebijaksanaan. Tokoh pertama yang menggunakan perkataan falsafah ini adalah Pythagoras, yang dikenali sebagai wise man dalam Yunani, sekaligus menggelarkan dirinya sebagai philosophers. Selain itu, Plato 1987 juga menyatakan bahawa falsafah ini adalah kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik, dan kebijaksanaan merupakan makna falsafah yang sebenarnya. Kemudian, mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, makna falsafah ini adalah ilmu yang terlahir daripada pemikiran yang baharu. Pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Baiklah, saya akan ulaskan tentang perkembangan falsafah dalam tamadun Islam. Baiklah, ilmu falsafah dalam tamadun Islam ini berkembang pada abad ke-8 hingga ke-14 Masihi, dan antara ilmu falsafah yang berkembang pada saat itu termasuklah juga etika, sains dan teknologi. Namun, walaupun perkembangan tersebut sebenarnya bagus, tetapi ia juga mendapat perbezaan pendapat daripada kumpulan tradisionalis yang menyokong bahawa keterbatasan pemikiran akal ini adalah agama. Kemudian, meskipun begitu, warisan falsafah ini tetap memberi impak yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan terutamanya sekali dalam dunia Islam. Ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh ahli-ahli falsafah Islam kita yang terdahulu yang termasyhur. Dengan hasil kaji selidik yang mereka laksanakan ini, ia justru menjadi sumbangan dalam perkembangan ilmu untuk abad yang seterusnya sehinggalah abad yang sekarang. Baiklah, persoalannya, siapakah ilmu-ilmu tokoh falsafah yang mengembangkan ilmu-ilmu falsafah ini, dan apakah antara sumbangan-sumbangan yang mereka sumbangkan? Persoalan-persoalan ini akan dibahaskan oleh rakan seperjuangan saya pada slide yang seterusnya. Terima kasih. Selamat petang. Nama saya Tan Si Yuan dan isi saya adalah sumbangan Miskawa dalam perkembangan ilmu etika. So, dalam ideologi dia, manusia perlu berinteraksi dengan satu sama lain kerana manusia tidak boleh hidup tanpa bantuan orang lain. Seterusnya, dia juga ada bercakap bahawa manusia perlu ada sikap kasih sayang dan tidak boleh menyikap amalan peminciran diri. Dan akhir sekali adalah ilmu amat penting, dan amalan ini amalan belajar ini perlu ditubuh sejak kecil. Dalam ideologi pertama, interaksi sosial amat penting kerana ia adalah medium untuk merealisasikan sifat uns. Contoh medium ialah pensyariatan solat berjemaah. Dalam poin kedua, dia berdasarkan penulisan dia, manusia perlu saling membantu dan sayang menyayang antara satu sama lain. Oleh itu, amalan peminciran diri tidak sihat kerana ia menentang dengan akhlak di atas. Dalam poin ketiga, ilmu amat penting. Oleh itu, kita perlu kena pasti sumber ilmu adalah betul dan sihat. Salah satu sumber ilmu yang baik adalah syarah-syarah Tuhan. Assalamualaikum, hai, nama saya Hazani binti Hashim dan saya akan terangkan sumbangan Al-Khawarizmi dalam perkembangan ilmu sains. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau mempunyai beberapa sifat terpuji, iaitu seseorang yang teguh, yang bersungguh-sungguh, mencintai ilmu dan dunia sains, bijaksana dan juga berpandangan jauh. Antara sumbangan beliau dalam bidang matematik adalah yang pertama, memperkenal algebra dan kaedah penyelesaian tersusun dan sistematik. Yang kedua, memperkenal sistem nombor India atau kini dikenali angka Arab yang digunakan sehingga kini. Menetap konsep angka bermula daripada 1, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 0.
Selepas itu, beliau juga memperkenal cabang-cabang matematik, antaranya algebra, sistem nombor, arithmetic, aljabar, geometri, dan trigonometri. Selain itu, beliau juga mewujudkan konsep dan sistem perpuluhan. Beliau juga menerangkan banyak kaedah dan konsep sin, cos, dan tan dalam trigonometri dengan terperinci. Masalah pecahan dan teori sistem nombor turut diperkenalkan. Beliau juga memperkenal beberapa proses pengiraan termasuk operasi dan pecahan. Ini adalah contoh-contoh karya Al-Khwarizmi yang terkenal, iaitu Al-Jabar wal Muqabalah, karya berkenaan cara pemakaian scans dan tangents dalam penyelidikan trigonometrik dan astronomi. Nama saya Tan Chong, nombor metrik BI 2311024, khusus falsafah dan isu semasa Seksyen 7. Saya nak membentangkan sumbangan Ibnu Hazm dalam perkembangan ilmu etika. Sumbangan pertama iaitu Al-Fisal fil Amilau wal Awal Nihal, Detailed Critical Examination. Beliau menawarkan tinjauan kritis tentang sistem pemikiran falsafah yang berbeza yang berhubung dengan kepercayaan agama di kalangan skeptik, Peripatetics, Brahmins, Zoroastrians, dan lain-lain lagi seperti dualis, Yahudi, dan Kristian. Beliau juga menyerang semua ahli teologi Muslim, terutamanya Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta ahli falsafah dan ahli tasawuf. Bantahan perutamanya ialah setiap orang menimbulkan persoalan tentang teks yang diturunkan hanya untuk menyelesaikan dengan cara manusia semata-mata. Ibnu Hazm tidak menafikan sumber kesebab kerana Al-Quran sendiri berada refleksi. Refleksi ini terhad kepada kedua-dua asas, revelation dan sense data. Sumbangan kedua iaitu Ibnu Hazm mengkritik penggunaan penalaran dengan analogi kias dan prinsip penilaian peribadi, iaitu pengejaran yang dianggap baik, istisan, pengejaran nilai untuk kebaikan bersama istilah, pertimbangan pendapat peribadi Ray yang digunakan oleh ahli untuk meloloskan undang-undang ilahi kepada situasi yang dinyatakan dalam teks. Beliau juga berhadkan asas persetujuan ijma kepada para sahabat Nabi. Persetujuan masyarakat ulama dalam hal undang-undang tidak membenarkan penurunan undang. Sumbangan ketiga iaitu Tal al-Hamamah atau The Ring of Thoth yang ditumpukan kepada kajian psikologi cinta. Buku ini menerangkan kepercayaan dan amalan semua agama, mazhab dan kepercayaan yang bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan sebenar. Buku ini mungkin adalah buku beliau yang paling terkenal dalam karyanya dalam bidang perundangan dan teologi, yang mana kelayakan asasnya adalah pengetahuan yang menyeluruh tentang Al-Quran dan hadis tradition. Beliau menjadi salah seorang pelapor utama dalam mazhab Jahili. Sumbangan yang seterusnya iaitu Al-Akhlaq wal Awsiyah. Ibnu Hazm menulis buku ini untuk memberikan manfaat bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi bagi orang lain dan juga membantu rakannya iaitu manusia untuk membentukkan morality yang kerap lalu menyembuhkan penyakit jiwa mereka. Buku ini terdapat 12 seksyen. Seksyen pertama iaitu The Treatment to be Given Souls and the Reforms of Vicious Character. Seksyen kedua iaitu The Mind and Repose. Seksyen ketiga iaitu Knowledge. Seksyen keempat iaitu Morals and Behaviors. Seksyen kelima iaitu Friends, Close Friends and the Exchange of Advice. Seksyen keenam iaitu The Different Kinds of Love. Seksyen ketujuh iaitu Different Kinds of Physical Beauty. Seksyen ke-8 iaitu Practical Moralities. Seksyen ke-9 iaitu Curious Particularities of the Characteristics of the Souls. Seksyen ke-11 iaitu A Man Desire to Know What You Should Tell Him and Not Tell Him and How to Be Praised and Renowned. Seksyen ke-12 iaitu On the Way to Attend Study Session. Ibnu Hazm juga menolak penggunaan penalaran analogi sebagai sumber kebenaran agama dan menafikan inspirasi ilham sebagai cara yang sah untuk pengetahuan etika. Ibnu Hazm upholds the view that the source of ethical judgment is God, not human beings. Thank you. Nama saya Ma Cheng Jie, nombor matriks BI 23110188 dan merupakan seorang pelajar kursus falsafah dan isu semasa Seksyen 7. Sekarang saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibnu Haytham dalam perkembangan ilmu sains. Untuk memberikan sedikit latar belakang tentang Ibnu Haytham, nama penuh beliau adalah Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Al-Haytham. Dalam dunia barat, beliau lebih dikenali sebagai Al-Hazm. Ibnu Haytham dilahirkan di Basrah, Iraq dan dibesarkan di Bandar Basrah dan juga Bandar Baghdad. Kedua-dua bandar tersebut merupakan pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada zaman itu. Selain itu, Ibnu Haytham merupakan seorang polymath, iaitu seseorang yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang yang berbeza. Antara bidang yang beliau mempunyai kepakaran dalam adalah bidang matematik, astronomi, fizik dan juga falsafah. Dalam kehidupan beliau, Ibnu Haytham telah menghasilkan sebanyak 182 buah karya, tetapi hanya 61 buah karya yang masih wujud lagi. Sekarang,
saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibnu Haytham dalam pembentukan perkaedahan saintifik ataupun scientific methodology yang digunakan dalam zaman moden. Pertama, apakah perkaedahan saintifik zaman moden dan ciri-cirinya? Perkaedahan saintifik merupakan cara pemikiran yang digunakan untuk mencapai sesuatu kebenaran. Perkaedahan saintifik zaman moden berpaksikan prinsip hukum tabi dengan penghujahan sebab akibat. Perkaedahan saintifik zaman moden juga mementingkan kaedah uji kaji serta bukti empirikal. Ibnu Haytham merupakan ahli sains pertama yang mengaplikasikan perkaedahan eksperimen saintifik yang bersistematik dalam penyelidikan beliau. Beliau telah menggunakan perkaedahan saintifik beliau untuk membuktikan teori cahaya dan penglihatan beliau seperti yang dinyatakan dalam karya agung beliau, iaitu Kitab Al-Manazir ataupun Book of Optics. Perkaedahan saintifik yang digunakan oleh Ibnu Haytham mempunyai persamaan dengan perkaedahan saintifik zaman moden. Kedua-dua perkaedahan saintifik tersebut mempunyai langkah-langkah seperti pernyataan masalah, pemerhatian masalah, pengujian hipotesis melalui eksperimen, interpretasi terhadap data, penghasilan kesimpulan, dan akhirnya penerbitan pencarian. Oleh itu, Ibnu Haytham boleh dikatakan sebagai seorang penyumbang kepada pembentukan perkaedahan saintifik zaman moden. Seterusnya, Ibnu Haytham telah memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan bidang sains optik. Pertama, Ibnu Haytham telah menyelidik cara mekanisme penglihatan berlaku. Beliau telah menunjukkan bahawa sinar cahaya bermula dari objek yang dilihat dan menuju ke arah mata manusia. Beliau telah membuktikan idea tersebut melalui analisis anatomi berbola mata manusia. Sebelum itu, orang ramai berpendapat bahawa sinar cahaya bermula dari mata manusia dan menuju ke arah objek yang dilihat. Kedua, Ibnu Haytham merupakan ahli sains pertama yang menyelidiki fenomena pembiasan cahaya dengan sepenuhnya. Beliau mendapati bahawa kelajuan sinar cahaya berubah sekiranya sinar cahaya tersebut melalui medium yang berbeza. Ketiga, Ibnu Haytham telah membuat penyelidikan terhadap pembiasan atmosfera. Melalui penyelidikan tersebut, beliau dapat menerangkan fenomena semula jadi seperti gambaran lingkaran cahaya, pelangi, dan juga gambaran semasa waktu senja. Dengan itu, Ibnu Haytham merupakan antara pengasas teori optik moden dan pengaruh beliau dapat dilihat dalam penciptaan oleh ahli-ahli sains selepas zaman beliau. Untuk sumbangan beliau, Ibnu Haytham dikenali sebagai bapa optik moden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya BI 23110249 Nanda Listah binti Muhammad Yusof. Saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibn Sina dalam perkembangan ilmu sains. Nama penuh beliau adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau telah lahir pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi di Turkistan, manakala telah meninggal pada tahun 428 Hijrah bersamaan dengan 1039 Masihi di Hamdan. Beliau adalah seorang yang amat tekun mempelajari ilmu dan taat beragama. Selain itu, beliau juga adalah seorang yang inovatif. Karya terkenal Ibn Sina adalah buku Al-Qanun fit Tibb dan menjadi salah satu karya utama yang mengandungi 14 jilid yang memaparkan ilmu perubatan menyeluruh, termasuk perbincangan mengenai penyakit saraf. Kitab Al-Qanun fit Tibb juga dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan yang membahas tentang pembedahan, pentingnya membersihkan luka, dan asal-usul kesihatan serta penyakit. Kitab ini juga menunjukkan kepakaran beliau dalam bidang anatomi. Kitab Al-Qanun fit Tibb juga telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi panduan perubatan di universiti-universiti Eropah selama berabad-abad dan juga termasuk seperti Oxford University. Hasil penyelidikan Ibn Sina menggambarkan analogi manusia dengan alam semesta, mengaitkan manusia dengan konsep makro dan mikrokosmos. Penyelidikan tentang anatomi jantung manusia, termasuk pemahaman mengenai simptom penyakit dan ciri-ciri kencing manis. Ibn Sina juga menemui penggunaan ubat bius, mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan, dan mengenali pentingnya air sebagai pembawa kuman penyakit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elis Nhandro dari kursus Falsafah dan Isu Semasa sesi 7. Di sini, saya akan membentangkan sumbangan Al-Farabi dalam perkembangan ilmu falsafah.
Al-Farabi telah menumpukan banyak usaha dan tenaga terhadap bidang logik berbanding dengan bidang-bidang lain. Beliau juga menghasilkan kitab Al-Huluf yang menjelaskan tentang hubungan kait di antara ilmu logik dan tata bahasa Arab, dan kitab Al-Burhan. Kitab Al-Burhan membedakan dua perilaku kognitif dalam pemikiran manusia, yaitu tasawuf, bermaksud mudah, dan tasad, bermaksud kompleks. Beliau cuba mengasimilasikan tata bahasa dan logik menerangkan psikologi dalam cabang psikologi sosial. Teori ini mengatakan orang yang mengasingkan diri tidak akan mencapai kesempurnaan. Bukan itu saja, beliau juga mengkompilasikan falsafah ke dalam ajaran Islam, yaitu menjadikan ilmu selari dengan agama, kritikal dan tidak bercanggah dengan agama. Beliau juga meninggalkan sejumlah besar tulisan penting. Karya Al-Farabi dapat dibagi menjadi dua. Satu antaranya mengenai logika dan satu yang lain mengenai subjek lain. Penyelidikannya tentang falsafah Yunani, terutama mengenai falsafah Plato dan Aristotle, begitu mendalam sehingga digelari julukan Mu'allim Sani, yaitu bermaksud guru kedua, kerana guru pertama diberikan kepada Aristotle. Disebabkan usaha Aristotle meletakkan dasar ilmu logika yang pertama dalam sejarah dunia. Teori-teori beliau juga dapat mengangkat martabat seorang Muslim yang kini menjadi sumber rujukan barat di dalam bidang falsafah. Inilah merupakan sumbangan Al-Farabi dalam perkembangan ilmu falsafah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zaki bin Mizan akan membentangkan kesimpulan. Pada dasarnya, evolusi falsafah dalam tamadun Islam boleh ditafsirkan sebagai bukti kekayaan dan kedalaman penerokaan intelektual. Dari era awal Islam hingga perkembangan semasa zaman keemasan, falsafah Islam telah menyumbang secara mendalam kepada pemahaman manusia tentang ilmu matematik, etika, sains dan falsafah Islam. Hal ini dapat dipamerkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibn Hazim, Ibn Haytham, Ibn Sina dan Al-Farabi. Perjalanan falsafah ini mencerminkan kesan pengaruh budaya yang pelbagai dan memupuk warisan yang berterus-terusan merentas masa. Apabila kita merenung kembali kepada idea yang rancak ini, menjadi jelas bahawa warisan kekal falsafah Islam bukan sahaja terletak pada kepentingan sejarahnya, tetapi pada pengajarannya yang abadi, mengilhami wacana intelektual dan membentuk pencarian kebijaksanaan dalam dunia fana kita. Sekian, terima kasih.